Assalamualaikum. Video kali ini ialah bab 5, kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi matematik tingkatan 5. Terdapat dua fokus yang akan dibincangkan dalam video ini, iaitu apakah kesan sifat kalis tukar tertib terhadap gabungan transformasi dan bagaimana memerihalkan gabungan transformasi. Baik, persoalan timbul. Sekiranya diberi bahawa P dan Q ialah dua transformasi yang berlainan, adakah imej di bawah gabungan transformasi PQ sama dengan imej di bawah gabungan transformasi QP? Mari kita lihat dahulu apa itu kesan kalis tukar tertib. Secara umumnya, suatu gabungan transformasi AB mematuhi sifat kalis tukar tertib jika imej di bawah gabungan transformasi AB dan gabungan transformasi BA adalah sama. Tetapi, suatu gabungan transformasi AB tidak mematuhi sifat kalis tukar tertib jika imej di bawah gabungan transformasi AB dan gabungan transformasi BA adalah tidak sama. Untuk lebih faham, mari kita lihat contoh. Raja di sebelah menunjukkan suatu objek pada satah chartes. Diberi bahawa transformasi A ialah translasi 31, B pantulan pada paksi Y, C putaran 180 darjah pada asalan. Soalan tanya, tentukan sama ada setiap gabungan transformasi yang berikut mematuhi sifat kalis tukar tertib. A. Gabungan transformasi AB, B. Gabungan transformasi BC. Penyelesaian. Pertama kita buat dahulu yang A. Gabungan transformasi AB. Apabila dikatakan transformasi AB, untuk menyelesaikannya, kita mesti mendahului transformasi B, baru diikuti transformasi A. Kita lihat pada rajah, daripada objek R, apabila mengalami transformasi B, iaitu pantulan pada paksi Y, kita akan dapat imej iaitu R'. Seterusnya, lakukan pula transformasi A, iaitu translasi 31, dan kita akan dapat R'. Itu ialah imej bagi transformasi AB. Kemudian, kita buat pula gabungan transformasi BA. Bermula daripada objek R, kita buat dahulu transformasi A, iaitu translasi 31, dan kita akan dapat imej R'. Dan seterusnya transformasi B, pantulan pada paksi Y, dan terhasillah imej R'. Itulah imej bagi transformasi BA. Kesimpulannya, kita dapati bahawa imej di bawah gabungan transformasi AB tidak sama dengan imej di bawah gabungan transformasi BA. Maka, gabungan transformasi AB tidak mematuhi sifat kalis tukar tertib. Seterusnya untuk B pula, gabungan transformasi BC. Seperti biasa, kita mestilah mendahului transformasi C dahulu, baru diikuti transformasi B. Daripada objek R, apabila melalui transformasi C, iaitu putaran 180 darjah pada asalan, kita akan dapat imej R' yang berada di bawah. Dan seterusnya, transformasi B, pantulan pada paksi Y, dan kita akan dapat imej R'. Itulah imej bagi transformasi BC. Seterusnya, kita buat pula gabungan transformasi CB. Dimulakan dengan transformasi B dahulu, pantulan pada paksi Y, daripada objek R, kita akan dapat imej R' yang berada di atas, dan kemudian transformasi C.
dan kita akan dapat image R double prime. Kita nampak bahawa image di bawah gabungan transformasi BC sama dengan image di bawah gabungan transformasi CB. Maka, gabungan transformasi BC mematuhi sifat kalis tukar tertib. Baiklah, kita pergi pula kepada cara untuk memerihalkan gabungan transformasi. Kita dapat memerihalkan suatu transformasi berdasarkan sifat-sifat yang terdapat pada image. Boleh rujuk kepada raja di bawah untuk memerihalkan suatu transformasi. Ingat, semasa kita mahu memerihalkan gabungan transformasi, sebagai contoh, transformasi AB, kita mesti perihalkan dahulu transformasi B, baru diikuti transformasi A. Untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh. E' ialah image bagi objek E di bawah gabungan transformasi ST. Soalan kata, perihalkan transformasi pertama T, kedua S. Untuk menjawab soalan ini, pertama kita lihat pada raja. Kita lihat kedudukan objek dan juga image. Untuk memerihalkan apakah transformasi yang dialami oleh image tersebut. Seperti apa yang kita dapat lihat daripada objek E nak kepada image E', kita dapat lihat bahawa ia telah mengalami transformasi iaitu putaran. Dan kita boleh buat seperti biasa. Untuk putaran, kita perlu ada sudut putaran, arah putaran dan pusat putaran. Tetapi, kita dapati bahawa objek E nak kepada image E', dia akan melalui putaran iaitu sudut 180 darjah. Maka dengan itu, kita tidak perlu untuk menulis arah putaran kerana kedua-duanya sama. Apabila kita ikut jam maupun lawan jam, kita akan tetap dapat pada kedudukan yang sama. Dan last sekali, tentukan pusat putaran. Kita dapati bahawa pusat putaran kita adalah pada titik -2, 6. Maka jawapan untuk yang pertama adalah transformasi T, ialah putaran 180 darjah pada pusat -2, 6. Untuk transformasi S pula, kita lihat pada rajah kita semula, didapati bahawa objek dan image berbeza dari segi saiz. Oleh itu, kita dapat simpulkan bahawa ia telah mengalami transformasi pembesaran. Maka, jawapan untuk yang kedua ialah transformasi S, pembesaran pada pusat 1,6 dengan faktor skala 2. Sekian, terima kasih.